Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Cikgu Izzuan. Hari ini saya nak mengajar pelajar tingkatan 1 tajuk aplikasi teknologi reka bentuk sistem vertikasi. Baik. Pernah tak awak semua melawat ke ladang strawberry di Cameron Highland? Pernah tak awak terfikir macam mana pokok strawberry itu ditanam dan bagaimana strawberry itu dapat makanannya ataupun nutrien yang dia perlukan dalam proses pembesaran atau pertumbuhannya. Dia tak adalah rumit sangat, tapi dia memerlukan ilmu pengetahuan tentang sistem vertikasi. Macam mana sistem vertikasi tu? Boleh tak awak senarai pokok-pokok yang terlibat dengan sistem vertikasi ni? Mari kita masuk. Tajuk sistem vertikasi. Okey. Mula-mula kita berkenalan dengan definisi sistem vertikasi. Sistem vertikasi ialah sistem pengeluaran tanaman yang menggunakan sistem pengairan pembajaan yang rapi. Maknanya, digabungkan pembajaan dan pengairan itu serentak. Itulah keywordnya. Tak ada baja, tak ada air, sistem vertikasi tak jalan. Kalau sistem penanaman yang sebelum ini, yang lama, diasingkan antara baja dengan air. Maknanya, waktu membaja lain, waktu menyiram pokok tersebut lain. Tidak serentak. Jadi, sistem vertikasi ini, dia serentak. Dia menggunakan kedua-dua kaedah membaja dan menyiram itu disekalikan. Jadi bagaimana perkara ini dilaksanakan? Baja dilarutkan ke dalam air dan dibekalkan kepada tanaman dengan sistem pengairan yang tersusun. Maknanya dia sangat bersistematik dan bersusun supaya pokok tersebut tidak mudah mati, jimat kos. Mungkin kita akan masuk lebih detail mengenai kelebihan sistem vertikasi tersebut dan jenis-jenisnya. Jadi, nama lain untuk asas sebelum vertikasi ini dihasilkan sebenarnya ada nama dinamakan sebagai sistem hidroponik. Kerana sistem hidroponik ini dicipta terdahulu sebelum sistem vertikasi ini kerana ramai pekebun ataupun peladang mendapati bahawa pokok-pokok mereka mati sebab jarang disiram dan pokok tidak mendapat baja dengan lebih efisien. Jadi mereka telah mereka cipta beberapa sistem hidroponik yang efisien dan lain-lain jenis selain daripada sistem vertikasi tersebut. Antara jenis-jenis sistem hidroponik ialah teknik aliran cetek, teknik aliran dalam, teknik takung, teknik pasang surut, aeroponik, teknik pengairan titis, dan sistem vertikasi yang terakhir sekali. Itu yang kita akan tengok dalam buku teks gambar rajah sistem hidroponik tersebut yang terdapat 7 jenis. Dan sistem vertikasi adalah salah satu daripada sistem hidroponik. Jadi kepalanya ialah hidroponik, manakala kakinya ialah sistem vertikasi. Baik. Mengenai jenis-jenis sistem hidroponik yang saya sebutkan tadi. Contohnya, teknik aliran cetek. Dia menggunakan kaedah air yang cetek yang dinaikkan dan diturunkan menggunakan pump air. Dan air itu menaik ke atas pokok yang mempunyai akar
tanpa menggunakan tanah. Dia ialah larutan baja itu dipam semula ke dalam palung pokok tersebut. Itu ialah teknik aliran cetek. Jadi dia kena gunakan timer ataupun pam air untuk menaikkan air itu daripada bawah ke atas. Pokok tu mesti berada di atas. Manakala teknik aliran dalam, larutan baja disalurkan dalam palung yang lebih besar dan lebih tinggi hingga ke paras akar. Maknanya akar tersebut tenggelam di dalam air. Ini ialah jenis-jenis pokok yang memang memerlukan air sepanjang hidupnya. Kalau tak ada air, pokok tersebut akan mati. Teknik ini mempunyai persamaan dengan teknik aliran cetek tadi. Teknik aliran cetek, airnya sedikit. Manakala teknik aliran dalam, airnya banyak. Itu perbezaannya. Cuma pokok dia pun lain lah. Tak sama dengan teknik aliran cetek tadi. Contoh yang terbaik, pokok lili. Dia hidup di atas air dan akarnya memang sentiasa direndamkan dalam air. Jenis yang ketiga untuk sistem hidroponik yang ada ialah sistem teknik takung. Dia memang, air dia memang agak statik dan tidak bergerak. Cuma kebagusan teknik bertakung ni, dia memastikan bahawa baja akan sentiasa lebih subur. Kerana air itu akan mencampur gaulkan baja tersebut lebih lama tanpa pergerakan air. Biji benih disemai pada bekas bertakung yang diletakkan baja. Takung mestilah tidak telus cahaya. Dia tak tembus cahaya sebab pokok tersebut tidak serap panas dan tidak berkarat. Jadi benda tu, takung tersebut mensesuaikan untuk pokok-pokok yang suka duduk di dalam kawasan yang gelap. Contoh terbaik ialah pokok. Cuba cari apa jenis pokok yang suka hidup dalam kawasan yang gelap dan berair. Baik, contohnya ialah pokok paya bakau. Manakala yang keempat ialah teknik pasang surut. Yang ini agak pelik kerana pokok ini sistem pengairannya ada pasang dan surutnya. Kejap air naik, kejap air turun. Jadi dia menggunakan kaedah teknik sipon. Sipon macam jamban dekat bilik air tersebut. Ada air naik, ada air turun. Itu teknik pengairan pasang surut. Larutan baja akan mengalir masuk dan surut ke dalam takungan dengan alat pengatur masa. Ini dia start guna timer sebab timer tu memastikan bahawa air itu naik dan turun pada masa-masa yang tertentu. Teknik yang kelima ialah aeroponik. Akar akan tergantung dan akan disembur melalui nozzle mengikut masa yang ditetapkan. Akar akan lebih menyerap nutrien dengan cara ini. Kaedah ini menggunakan penyiram ataupun dipanggil sebagai nozzle. Dia akan menyiram air pada waktu-waktu tertentu. Cuma kaedah takungan juga digunakan dalam aeroponik sebab takungan. Aeroponik ini menyiram air daripada takungan tersebut pada waktu-waktu yang tertentu. Ini biasa dibuat di kawasan-kawasan landscape ataupun kawasan-kawasan peladangan sebab memudahkan proses penyiraman. Ini dipanggil sebagai aeroponik. Contohnya yang terbaik pokok sawit sebab dia luas, kawasan ladang sawit ini luas dan mengambil masa. Selalunya mereka menggunakan drone untuk siram pokok yang kawasan yang luas. Baik, tapi dalam kaedah ini dia letak dalam satu takungan lah supaya kita nampak ada timernya. Okey.
Yang keenam dan terakhir ialah teknik pengairan titis. Jenis yang bertigasi kita masuk yang last kali. Teknik pengairan titis ini berbeza dengan hidroponik. Dia menggunakan pen titis ataupun dipanggil pen penitis atau pita titis. Pita titis ni dia akan dipasang di semua lubang-lubang yang ada di pasu ataupun di atas permukaan tanah. Jadi dia pasangan timer ataupun pengatur masa untuk dihantar baja dan air serentak dalam larutan baja tersebut pada masa-masa yang tertentu. Selalunya pokoknya menggunakan polybag lah. Okey, sekarang barulah kita masuk tujuan menanam secara vertigasi. Okey, kita tengok dulu apa itu kelebihan dia. Apa itu vertigasi itu? Apa kebaikan dia? Penggunaan baja lebih cekap. Kenapa lebih cekap? Sebab baja itu dalam bentuk cecair. Jadi dia tidaklah tunggu hujan datang baru baja itu dapat masuk dalam pokok tersebut. Ataupun tunggu air datang barulah baja tersebut dapat diserap oleh akar. Jadi lambat kalau begitu kan. Jadi vertigasi ini mempercepatkan lagi proses penyerapan baja ke dalam akar pokok. Vertigasi ni bagus bang. Kalau tak percaya awak try lah buat kat rumah. Gunakanlah pokok lada ke, toge ke ataupun pokok-pokok yang awak suka lah. Jangan kaktus dah lah. Sebab kaktus ni dia duduk dalam pasir pun boleh hidup. Baik, air diserap terus kepada tanaman lalu menjadikan penggunaan air lebih efisien. Tak payahlah kita bayar bil air 40,000 sebulan semata-mata untuk siram pokok je. Lepas tu pokok tu mati sebab apa? Baja tu lambat masuk dalam akar. Pembajaan dapat dilakukan secara serentak dengan nutrien yang dibekalkan. Diserentak. Mengurangkan kos operasi. Itu kelebihan vertigasi. Jimat lah sebab baja dengan air serentak. Bil air dan bil baja serentak. Mengelakkan jangkitan penyakit kepada tanaman. Jangkitan tu kenapa boleh hilang macam mana pokok ni kuat? Itu boleh lawan pula penyakit kan? Sebab baja tu efisien. Bila baja efisien, pokok kuat. Bila pokok kuat, campaklah lebah ke kan? Anai-anai kan? Macam bengkel ni habis semua anai-anai makan pokok kan? Ataupun jadi bila dia kuat, penyakit tu dia boleh lawan. Mengatasi masalah tanah tidak subur kepada penyakit atau perosak tanaman. Dia dapat lawan lah. Satu lagi, sistem vertigasi ni dia cuba menggunakan kaedah pengairan. Jadi dia mengelakkan pokok tersebut terdedah. Sebab sistem vertigasi ni dia sudah asingkan tempat itu sendiri. Tanah tu kalau digunakan bersih, air yang digunakan sudah ada baja. Jadi peluang untuk bakteria ataupun kuman masuk ke dalam pokok tu sangat-sangat tipis. Masalah merumpai yang sangat rendah. Apa makna merumpai kat sini? Abang-abang, kakak-kakak sekalian. Merumpai ialah kita membuang pesaing. Okey? Dan akhir sekali ialah peningkatan hasil tanaman. Itu dia. Peningkatan hasil tanaman. Dia boleh meningkatkan hasil bila pokok tersebut kuat. Lepas tu dengan sendirinya kos membaja dengan menyiram tadi murah. Jadi dengan sendirinya keuntungan tu dapat diperolehi dengan lebih efisien. Kaedah vertigasi ni sebenarnya dia ada dua jenis. Satu SPH, struktur perlindungan hujan, dan lagi satu struktur penanaman tanpa perlindungan hujan. Ada satu yang memang kena tak boleh kena hujan. Satu lagi kena hujan selamba je pokoknya hidup. Sebab kita hidup kat Malaysia, kita punya cuaca ialah khatulistiwa. Panas sepanjang tahun, hujan sepanjang tahun. Jadi kita kena tahulah macam mana kita nak buat penanaman di negara Malaysia. Jadi kita telah hasilkan dua vertigasi ni, dia buat dua jenis
struktur pelindungan hujan, satu lagi struktur pelindungan tanpa struktur pelindungan hujan. Kalau yang pelindungan hujan digunakan rumah hijau. Kalau yang tanpa struktur pelindungan hujan ni, dia tanam dekat luar lah. Contoh yang tanam dekat luar kebanyakan saya tahu dekat Cameron Highland. Kan siapa yang nak bina rumah hijau dekat Cameron Highland kan tinggi. Jadi nak angkat barang-barang semua tu. Jadi dia terus tanam pokok teh ataupun dia tanam pokok kopi tanpa pelindungan hujan. Dan kena pasti bahawa teh tu memang hidup kat situ, cuaca sejuk, dia tahan lasak dengan suhu dan serangan pesakit. Jadi dia tanpa masalah lah. Kalau hujan ni memang dia bawa sekali dengan bakteria ni. Jadi dia kena lindungi pokok-pokok yang sensitif. Seperti lada, tembikai. Tembikai tu memang sangat sensitif dengan suhu. Jadi dia kena lindungi daripada serangan penyakit daripada hujan. Hujan ni dia kadang membawa sekadar air yang mengandungi bakteria. Jadi sekarang kita tengok apa dibandingkan dengan sistem konvensional. Sistem dengan sistem petigasi ni banyaklah perbezaan dia. Harap awak dapat buat perbandingannya dengan lihat buku teks. Kalau dalam buku rujukan saya ni mungkin dalam 10 perbandingan di antara sistem petigasi dengan sistem konvensional. Jadi saya ada bagi hari itu quizzes mengenai sistem petigasi ni. Harap awak dapat buatlah. Satu Malaysia, satu Merdeka dan satu Muafakat serentak walaupun ada Cikgu Saiful. Harap awak boleh buat quiz tersebut lah. Okay. Seterusnya ialah komponen utama sistem petigasi ni. Saya harap awak dapat tengok apa itu tangki nutrien, apa itu pipe ladang, gambar rajah ni lah. Set penitis, penapis, yang penting alat pengatur masa. Okey? Itu yang diperlukan untuk buat sistem petigasi ni, untuk dibeli supaya awak dapat buat sistem tu dengan betul. Okey? Akhir sekali untuk hari ni, nanti bila awak naik sekolah, InsyaAllah bulan 8, kalau tak bulan 8, bulan 9, tak bulan 9, bulan 10, saya nak kita akan buat bersama iaitu lakaran sistem petigasi di atas kertas sketchbook ataupun kertas A4. Okey, sekian, terima kasih. Selamat bercuti PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Jangan banyak main handphone, main games ataupun dan lain perkara yang tidak bermanfaat. Terima kasih semua. Bye-bye.